dilengkap dengan pelbagai peralatan termasuk teknologi yang canggih, MADGE, Malaysian Air Defence Ground Environment, dan yang mempunyai radar dan juga perlengkapan yang telah disiap di kamp Sungai Besi. Dan tujuan mengadakan kamp itu di Sungai Besi ialah pertahanan kepada ibu kota. Kita tidak nampak pemindahan keluar daripada fasiliti yang ada sekarang boleh mematuhi syarat untuk menjaga keselamatan ibu kota. So itu yang belum kita jawab. Saya nampaknya adalah Perdana Menteri kita yang dulu Menteri Pertahanan telah menjalankan pelbagai projek yang jelas meletakkan keuntungan untuk pihak swasta lebih penting, lebih menduduki prioriti yang lebih tinggi daripada kepentingan keselamatan atau kepentingan rakyat. Itulah sebab kita rasa penswastaan ini adalah satu perkara yang sangat diragui dan sangat membimbangkan. Saya juga nak sebut satu perkara ya. Kerajaan tidak pernah secara terbuka menyatakan kamp Sungai Besi ini akan diswastakan dan tanah itu akan dijual. Hanya melalui satu internal proses atau rundingan dalaman, Satu Malaysia Development Berhad tiba-tiba dapat projek dan disetujui oleh EPU bahawa cadangan untuk membangun semula secara komersial kamp Sungai Besi ini adalah cadangan yang paling baik. Ini kita tidak faham bagaimana keputusan EPU boleh diambil tanpa melihat secara keseluruhan kepentingan kerajaan, kepentingan strategi dan kepentingan rakyat. Itulah sebab kita rasa perkara ini kami dalam Pakatan Rakyat akan tetap bangkitkan, terutamanya dalam bajet yang akan datang, dan itu perkara yang kerajaan harus jelaskan. Mahfuz ada. Saya setuju dengan Tian tadi bahawa kerajaan seharusnya menangguh ataupun membatalkan cadangan ini, iaitu dengan membawa terlebih dahulu satu kertas putih ke parlimen ini, dan ini sangat penting kerana ini membabitkan soal isu keselamatan, keselamatan yang sangat strategik untuk kepentingan negara kita, dan isu penswastaan ini juga, penjualan ini juga, swapping ini juga merupakan satu isu yang sangat kontroversi yang berlangsung secara yang cukup meragukan kita. Jadi oleh sebab itu bagi saya bahawa sangat penting untuk satu kertas putih dibentangkan di parlimen, pertama sekali untuk melihat dari segi hal-hal berkaitan keselamatan. Yang keduanya ialah untuk melihat dari segi kos yang akan diperoleh oleh syarikat yang akan mendapat projek ini dengan kos dia untuk membina satu kamp yang baru bagi kepentingan angkatan tentera kita. Jadi sebab itu saya fikir bahawa kerajaan secara tulus harus melihat bahawa pembentangan white paper ataupun kertas putih ke parlimen ini sangat penting. Okey, ada soalan? Kita nampaknya defense ini, Kementerian Pertahanan menjadi satu cash cow. Ya, cash cow. Semua jadi cash cow. EPF jadi cash cow. Ya. Okey. Hanya mungkin sedikit saja kriteria yang telah diletakkan oleh kerajaan, yang seolah-olah ini satu kriteria yang susah dipatuhi. Pertama ialah peralatan dan juga kemudahan yang sedia ada di Sungai Besi harus disiapkan terlebih dahulu di tempat lain yang mahu dibangunkan.
ini bukan syarat untuk pemaju. Ini kerajaan. First kerajaan kena beri tanah, lepas tu kena pindah benda-benda ini. So ini bukan syarat kepada syarikat. Syarikat tu untung bersih saja. Kedua, sebarang pembangunan yang baru hendaklah mengambil kira keperluan strategik mengikut kehendak semasa. Keperluan strategik kehendak semasa. Adakah di sekitar Kuala Lumpur masih ada tanah untuk kem tahanan dan juga untuk menjaga keselamatan ibu kota? Saya tidak tahu sama ada pindah keluar daripada Kuala Lumpur. Adakah ini perkara yang strategik? Ketiga, semua peralatan yang mahu digantikan hendaklah mengikut spesifikasi teknologi terkini. Ini juga bukan kerja pemaju, ini ada kerajaan. So nampaknya kerajaan yang subsidize pemaju untuk pemindahan ini, dan tanah ini dijual dengan harga yang kita tidak tahu. Ini satu perkara yang sangat serius. Dan kita juga nak minta bahawa berapa harga, bukan harga kerajaan bagi dulu, tapi harga yang ditawarkan, yang ditawar oleh syarikat ini, oleh apa nama, One Malaysia Development. Berapa harga yang ditawar dan berapa harga yang direward oleh kerajaan. Itu. Yang keduanya ialah kerajaan nak bangunkan kawasan itu kerana alasan di situ kawasan yang apa, nilai hartanahnya baik, dan komisionnya baik. Okeylah. Untuk 20 tahun akan datang, bila kem itu dipindah ke satu tempat, di situ membangun, kita pindah pula kem tu. Jadi tak berkesudahan. Saya lihat bahawa kita akan pindah satu lapangan terbang tentera, kem tentera dari satu tempat ke satu tempat. Bila dah dibangun kem tersebut, di situ kawasan itu akan membangun, maka pada waktu itu nilai hartanah dia meningkat. Kerajaan akan beralasan, oh di sini kawasan yang sangat baik, sangat strategik untuk dibangunkan secara komersial. Kita pindah pula kem ini ke tempat yang lain. Jadi saya lihat kerajaan tidak mempunyai satu pemikiran yang strategik untuk pastikan bagaimana kawasan-kawasan yang tak terbangun sekarang ni dibangunkan dengan projek-projek komersial oleh syarikat-syarikat seperti ini. Okey, terima kasih.